Okey, sekarang ni kita tengok kesan pH terhadap tindak balas enzim pula. Okey, kesan pH. Okey, cuba tengok sini. Grafnya hampir sama macam kesan suhu tadi. Tetapi dia berbeza untuk enzim yang berbeza. Dia ikut enzim. Contohnya kita tengok sini. Enzim pepsin. Sekitar pH yang paling optimum adalah sekitar pH 2. Kalau kita tengok sini kan. Sekitar pH 2. Kalau kita boleh buat garisan putus-putus. Sekitar pH 2. So, kadar tindak balas dia kat sini lah kalau kita boleh baca. Okay. Kalau enzim lain, macam lain pula. Contohnya enzim amylase ILO. Dia sekitar tak sampai 7 kan. Dia 6 point lebih lah rasanya macam tu lah. pH optimum yang kat sini ni area pH optimum lah. Okay. Untuk enzim trypsin dia dalam 8 point lebih rasanya. Okay, kita boleh tengok kat sini. So setiap enzim mempunyai nilai pH yang berbeza. Okay, kita tengok sini. Pada lazimnya semua enzim bertindak dengan paling berkesan pada pH yang optimum. Dan pH optimum enzim tu adalah berbeza-beza. Okey. Ini adalah graf yang mewakili 3 jenis enzim saja. Okey, kita tengok seterusnya. Bagaimanakah enzim tadi boleh mempengaruhi tindak balas? Bagaimanakah perubahan pH boleh mempengaruhi tindak balas enzim? Okey, yang ni yang penting ni. Tengok sini ya. Apa yang pH tu buat? Kalau tadi kita belajar, suhu boleh merosakkan tapak aktif enzim, betul? Apa pH ni boleh buat? Okey. Perubahan nilai pH boleh mengubah cas tapak aktif enzim dan permukaan substrat. Ni beza dia ni. Kalau tadi suhu boleh merosakkan terus tapak aktif enzim, tetapi pH dia ubah. Ubah apa? Ubah cas tapak aktif enzim dan juga permukaan substrat. Jadi bila benda ni berubah, cas ni berubah, penggabungan tak boleh berlaku. Menyebabkan kompleks enzim substrat tak dapat terbentuk. Dia tak boleh bergabung. Tak adalah gabungan tu kan. Tetapi, poin yang kedua, apabila pH persekitaran kembali ke tahap yang optimum, kembali normal, tahap optimum, charge pada tapak aktif dapat dipulihkan. Dan enzim kembali berfungsi seperti normal. Okey. Dan poin yang ketiga, walau bagaimanapun dia ada syarat. Okey. Jika perubahan pH yang terlalu ekstrim ataupun terlalu ketara sangat, patutnya pH enzim tu 2. Contohlah nah. Tapi kita letakkan dia pada pH 14. Ekstrim sangat kan? Berbeza sangat kan? Apa yang berlaku? Ini akan mengubah tapak aktif enzim dan enzim dikatakan juga ternyah asli. Kalau sikit-sikit tu tak apa. Tapi kalau ekstrim sangat, perubahan pH yang sangat ketara sangat, boleh merosakkan tapak aktif enzim dan enzim ternyah asli. Okey. Jadi untuk nota, saya nak awak buat graf ni. Graf ni tak payah, saya rasa graf tak payahlah nah. Graf tak payah. Graf tak perlu. Awak buat kesan pH. Salin yang ini saja. Untuk nota kesan pH. Salin yang ini saja. Dalam nota, sebagai nota. Kesan kepekatan substrat dengan kesan kepekatan enzim kita akan sambung next class. Okey.